Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ahmad, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama bersalat Jumaat pada hari ini. Pertama saya minta kalau yang di belakang tolong penuhkan hadapan kerana waktu hujan, dan di dataran tu sekiranya anda tidak bawa sejadah, bolehlah bentang sejadah yang bergulung di belakang tu. Kami tidak sediakan pada hari ini pada keadaan hujan. Boleh ambil sejadah tu, gunakan sejadah yang ada, yang panjang. Pertama, program yang akan diadakan di Surau An-Nur pada hari Ahad ini 9 hari bulan Oktober 12 Rabiul Awal, ceramah Maulid Rasul bersama Al-Fadhil Dr. Habib Ali Bagir Al-Sagaf, insyaAllah selepas salat maghrib, dan berselawat bersama Ustaz Muaz Kushairi. Jadi jemput, saya bagi pihak pengurusan menjemput tuan-tuan bawa anak-anak ke surau untuk bersama-sama kita berselawat dan mendengar ceramah Maulid Rasul. InsyaAllah jamuan akan disediakan. Jadi yang kedua, pihak MPP 7 akan mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul juga pada hari Ahad. Ada program hafazan di Seksyen 19, di Dewan MBCA Seksyen 19, dan perarakan pada hari Isnin bermula daripada Dewan Alamanda ke Dewan MBSA, Dewan Teratai Seksyen 19. Jadi tuan-tuan, saya bagi pihak MPP 7 menjemput tuan-tuan untuk sama-sama hadir di dalam program tersebut pada hari Ahad di Dewan Teratai Seksyen 19, dan perarakan daripada Dewan Alamanda Seksyen 20 ke Dewan MBSA Teratai ke Seksyen 19. Marilah sama-sama kita meriahkan majlis tersebut. Jadi pihak surau juga ada menyediakan Allah menyediakan makanan percuma pada hari ini setiap Jumaat insya-Allah. Tapi sekiranya ada tuan-tuan yang ingin bersama-sama dalam program tersebut setiap Jumaat, sila berhubung dengan pihak surau insya-Allah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan agar menjadikan jiwa kita benar-benar mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk khutbah kita pada kali ini sempena Maulidur Rasul 1444 Hijrah pada 9 Oktober 2022 Masihi. Maka tajuk yang harus kita bicara adalah kenali dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita beriman kepada Allah. Sidang Jumaat, mencintai Nabi tidak boleh berbelah bagi. Ada hadis Nabi yang Nabi menyatakan demikian, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu melainkan aku lebih dicintai terhadap dirinya berbanding daripada ibu bapaknya, anak-anaknya dan seluruh orang-orang yang berada di atas muka bumi. Sidang Jumaat, sebagai umat Islam kita tidak pernah meragui cinta kita kepada baginda. Kerana itu adalah merupakan syarat keimanan. Sebab itulah Allah memerintahkan kita bukan hanya mencintai baginda, tetapi mengikuti jalan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik. Di dalam suratul Ahzab, Allah menyatakan di dalam ayat ke-21, sebagaimana ayat yang kita bacakan pada mula-mula tadi, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah adalah contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan di hari akhirat, serta pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sidang Jumaat, Nabi SAW sejarahnya bermula apabila dilahirkan
kemudian diberikan kepada ibu susuan yang bernama Halimah daripada Bani Sa'ad untuk dijaga olehnya sampailah umur Nabi 4 tahun. Kemudian setelah itu diserahkan kembali kepada ibunya, dan pada masa itu baginda berusia dalam 6 tahun berlakulah kematian kepada Aminah, dan kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun dan diserahkan kepada Abu Talib untuk menjaga Nabi SAW setelah datuknya yakni Abdul Muttalib meninggal dunia. Penduduk Mekah mempercayai baginda hinggakan digelar dengan nama Al-Amin. Al-Amin adalah penjaga amanah, kerana Nabi terlampau amanah di dalam perniagaan, tidak pernah mengkhianati, bahkan menunaikan janji daripada pemodal yang pernah memberikan modal kepada baginda SAW, sampai setiap perniagaannya menguntungkan dibawa balik kepada pemodal-pemodal di kota Mekah. Ketika itulah baginda dipanggil Al-Amin oleh orang-orang Mekah, kerana baginda sangat amanah membawa barang dagangan mereka. Dan ketika usia 25 tahun dapat berdagang dengan barang Khadijah. Khadijah pada awalnya tidak berapa mempercayai baginda, tetapi setelah Nabi membuktikan bahawa dia sangat amanah dalam menunaikan tanggungjawab, kecintaan mula berputik di dalam hati Khadijah. Dalam peristiwa ini, Khadijah lah yang telah mengutuskan orang untuk bertanya, adakah Muhammad masih lagi kosong, tidak ada sesiapa yang akan menjadi isterinya. Tanda bahawa baginda SAW dikagumi kerana amanah yang ada kepada Nabi. Setelah berkahwin dengan Khadijah, ketika itulah Nabi SAW berusia 25 tahun dan dikurniakan 2 putra dan 4 orang puteri. Untuk pengetahuan, anak baginda SAW tiada daripada isteri yang lain kecuali daripada Khadijah dan daripada Maryah Al-Qibti. Itu sahaja anak Nabi SAW. Daripada isteri Nabi yang lain, sama ada Hafsah, sama ada daripada Aisyah, mereka tidak melahirkan zuriat keturunan baginda SAW. Dan ketika usia Nabi 35 tahun, baginda dilantik menjadi hakim bagi menyelesaikan satu permasalahan besar di kalangan orang Quraisy, iaitu meletakkan semula Hajarul Aswad di Kaabah. Nabi dengan penuh bijaksana meletakkan Hajarul Aswad di atas serbannya, dan semua pembesar Quraisy memegang bucu kain serban baginda. Lalu mereka sama-sama dapat mengangkat Hajarul Aswad dan diletakkan semula ke atas tempatnya yang sebenar, dan Nabilah mengambil batu daripada Hajarul Aswad itu diletakkan di tempat, menyebabkan bukan hanya Nabi, bahkan seluruh orang-orang Quraisy berpuas hati dengan kebijaksanaan baginda SAW. Mereka menentang bukan kerana mereka meragui kebijakan Nabi. Mereka menentang baginda kerana mereka terancam dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketika usia Nabi 40 tahun, baginda dilantik menjadi Rasul dan menjalankan dakwah di kota Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, keunggulan diri Rasulullah SAW dapat kita selami dengan mengetahui bentuk susuk tubuh baginda. Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi menceritakan tubuh badan Rasulullah SAW adalah serba sempurna. Kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya hitam, tidak kerinting dan tidak lurus, sebaliknya sedikit beralun. Ubannya tidak melebihi 20 helai.
selesai. Luas bidang dadanya, dari dada ke pusat terdapat satu garisan bulu nipis yang halus. Di antara dua belikatnya terdapat perkataan khatamun nubuwah, iaitu cop kenabian Nabi SAW. Bila baginda bercakap, diulangnya sebanyak 3 kali supaya didengari oleh mereka yang berbicara dengannya. Baginda banyak berdiam dan kurang ketawa. Baginda akan memberi salam terlebih dahulu kepada siapa yang ditemui. Tetapi watak baginda sangat disukai kerana baginda bukan diam dengan masam muka. Baginda kurang bercakap tetapi lebih memberi perhatian kepada orang yang berbicara dengan baginda SAW. Senyuman baginda tidak pernah hilang daripada wajahnya. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah qamis. Raja Najasyi pernah menghadiahkan sepasang khuf yang berwarna hitam. Yang Nabi pakai akan khuf tersebut. Cincin Rasulullah diperbuat daripada perak dan batunya adalah batu hitam Habsyi yang dipakai di jari kelingking tangan kanannya. Baginda memakan dengan 3 jari dan menjilat jari apabila selesai makan. Dan jika ada makanan yang tumpah, baginda akan membersihkan dan memakannya setelah dibersihkan makanan tersebut, kerana makanan yang dibuang akan dimakan oleh syaitan. Tandanya Nabi mengajar tentang jimat cermat, jangan membazir, jangan jadi manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda selalu membantu isterinya untuk menjahit pakaian dan kerja rumah yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjawab apabila ditanya mengenai apa yang diperbuat oleh Nabi SAW di rumah. Kata Aisyah, beliau adalah manusia seperti manusia lain juga. Beliau menjahit pakaian, memerah susu kambing dan melakukan pekerjaan rumah. Itulah Nabi SAW yang menyejukkan hati isterinya, yang menyebabkan tidak ada pertikaian terhadap akhlak dan budi baginda SAW. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai bukti kerasulan baginda Nabi SAW, Rasulullah telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Rasulullah memberitahu hal-hal gaib yang akan berlaku di kemudian hari, dan perkara itu benar berlaku. Namun ketika Rasulullah cuba untuk ditanya dengan satu perkara, ada seorang laki-laki datang membawa satu di tangannya, lalu ditutup kepada Nabi, lalu dituruh kepada Nabi untuk meneka apakah yang berada di tangan laki-laki tersebut. Baginda menjawab, aku tidak tahu, melainkan Allah yang memberitahu kepadaku. Tandanya Nabi manusia, tetapi Nabi diberikan pengkhabaran gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memperlihatkan tanda kenabiannya dengan membelah bulan menjadi 2, seperti mana yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya, pada zaman Rasulullah bulan pernah terbelah menjadi 2 bahagian. Lalu baginda menyatakan, saksikanlah, ini adalah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda diberikan Al-Quran sebagai mukjizat yang besar dan kekal sehingga hari kiamat. Ia menjadi panduan kepada umat manusia dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, hati Nabi SAW tidak pernah tidur. Walaupun baginda memejamkan mata, sebagaimana yang pernah disebut oleh Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, inna ainai tanaman wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, mataku memang terpejam, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Itulah kelebihan baginda SAW. Sidang yang dirahmati Allah,
Walaupun demikian, ada perkara yang dikhususkan kepada Nabi, tidak diberikan kepada umat. Apakah perkara yang Nabi boleh buat tetapi umat dilarang untuk buat? Ada ibadah yang dibenarkan kepada Nabi, seperti wisal puasa. Puasa sambung hari, iaitu 2 hari baru dibuka, dan tidak dibenarkan puasa wisal ini, puasa sambung hari ini kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang puasa wisal sebagai bentuk kasih sayang kepada sahabat. Mereka berkata, bukankah anda sendiri wahai Rasulullah yang melaksanakan puasa wisal ini? Baginda menjawab, aku tidak sama dengan keadaan seorang kamu, kerana aku diberi makan dan minum oleh Allah. Tandanya Nabi tidak kelaparan, Nabi tidak menderita. Itulah kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutuskan sebagai penutup bagi Rasul, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam suratul Ahzab ayat ke-40, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup bagi segala Nabi. Dengan arti kata lain, sudah tidak ada lagi selepas Nabi, akan Nabi hanyalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kita pada kali ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran agar kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sebagai panduan untuk kita hidup, dan memuliakan Nabi dengan kemuliaan yang benar, bukan mendustakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang pertamanya, umat Islam wajib beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kepada Nabi dan penyempurna kepada agama Islam ini untuk semua bangsa dan sepanjang zaman. Bahawa Islam adalah untuk semua, bukan untuk orang Melayu semata-mata. Cina, India, semuanya tak kira apa jua bangsa mesti mendapat Islam, dan kalau mereka tolak selepas diberitahu, itu terpulang kepada mereka. Tetapi jangan pernah berhenti untuk menyatakan Islam kepada rakan-rakan kita Cina dan India yang pernah anda akses kepada mereka. Yang kedua, umat Islam jangan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan, kerana ia adalah dosa besar yang membawa kepada kekufuran. Ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa keimanan kepada Nabi bukan hanya dengan tutur kata dan logik akal semata-mata, tetapi dibuktikan dengan kecintaan kepada Nabi dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ali Imran ayat 31. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وفرض علينا بالجهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan seluruh larangan dan kejahatan di atas muka bumi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة مكن المعظم سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq wasihhata wasalamata mink liwali ahdu Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan solat 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan membantu anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabb hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.